warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimah binti Jamil. InsyaAllah saya dan rakan-rakan akan mempersembahkan sebuah video mengenai ciri-ciri dan kemahiran kaunselor. Jadi sebelum itu, mari kita lihat apakah itu kaunseling. Kaunseling merupakan interaksi di antara dua pihak, iaitu di antara kaunselor dan juga klien di dalam setting profesional yang mana ia membantu perubahan tingkah laku klien. Seperti yang kita sedia maklum, peranan kaunselor adalah membantu klien. Jadi untuk membantu klien, kaunselor perlu memiliki ciri-ciri dan kemahiran tertentu. Untuk kita tahu apakah ciri-ciri dan kemahiran yang diperlukan oleh seorang kaunselor, mari kita saksikan video yang telah disediakan ini. Hai Aisyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan. Aisyah sihat? Aisyah dah makan dah? Alhamdulillah saya sihat Puan. Saya dah makan dah Puan. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Untuk sesi hari ini, Aisyah bebas nak ceritakan apa saja yang Aisyah ingin kongsikan kepada saya dan saya pula sebagai kaunselor Aisyah, saya akan cuba bantu Aisyah dalam apa jua perkara yang Aisyah kongsikan. Aisyah jangan risau tau. Setiap apa yang kita kongsikan, yang Aisyah kongsikan kepada saya akan rahsiakan. Itu rahsia antara saya dan Aisyah. Melainkan ada beberapa perkara yang mungkin saya kurang arif untuk selesaikan, saya akan merujuk kepada orang yang lebih arif. Itu pun berpandukan kepada keizinan daripada Aisyah sendiri. Okey, Aisyah, untuk makluman Aisyah, sesi kali ini mengambil masa selama 30 hingga 40 minit. Andai kata tidak selesai sesi kita pada hari ini, kita akan lanjutkan ke sesi yang seterusnya. Okey Aisyah, boleh ya? Boleh Puan. Okey, Alhamdulillah. Okey, boleh Aisyah ceritakan tak latar belakang Aisyah untuk saya lebih kenal lagi Aisyah dengan lebih dalam? InsyaAllah boleh Puan. Saya mempunyai 5 adik-beradik, 2 lelaki, 3 perempuan. Saya merupakan anak sulung. Saya dan adik saya yang kedua bersekolah di sekolah menengah, manakala 3 adik di bawahnya masih bersekolah di sekolah rendah. Kedua ibu bapa kami sibuk dengan urusan kerja dan kami selalu ditinggalkan bersama pembantu rumah iaitu Mak Leha. Oh, Aisyah ada 5 adik-beradik. Ya Puan. Jadi sekarang ni Aisyah dengan adik-adik Aisyah tinggal di mana? Saya dan adik-adik tinggal bersama ibu bapa dan pembantu rumah kami di Kuala Lumpur. Walaupun ada pembantu rumah, Mak Leha hanya menguruskan rumah dan memasak untuk kami sahaja. Manakala berkaitan dengan adik-adik, saya yang uruskan sendiri. Jadi saya penat nak uruskan semuanya. Walaupun Mak Leha ada kat rumah, saya stres lah Puan. Dengan tugasan sekolah lagi nak siapkan, nak jaga adik-adik lagi nak jaga. Stres lah Puan. Oh, tadi Aisyah cakap yang Aisyah perlu uruskan hal adik-adik Aisyah. Jadi boleh saya tahu tak apa apa yang Aisyah maksudkan dengan menguruskan hal adik-adik? Setiap kali waktu sekolah, saya perlu menguruskan jadual waktu persekolahan adik-adik saya. Saya juga perlu memantau sesi ulang kaji mereka pada waktu malam. Dan saya perlu memastikan mereka ni tidur awal Puan. Jadi saya rasa terbeban sangat dengan tanggungjawab saya sekarang. Tambahan lagi, saya masih belajar lagi. Jadi saya rasa sangat terbeban sangat. Okey. Sekarang apa yang boleh saya bantu Aisyah? Saya stres sangat sebab saya rasa tak mampu nak buat kerja dalam satu masa. Saya cuba dah selesaikannya tapi tak boleh lah Puan. Okey, saya faham apa yang Aisyah rasa sekarang. Boleh saya tahu tak di rumah Aisyah, adakah adik kedua Aisyah bantu Aisyah uruskan urusan adik-beradik? Dia tu kalau minta tolong, dia tolong. Tapi kalau tak minta tolong, dia tak tolong pun. Dia buat hal dia je. Saya je yang uruskan sendiri. Okey, sebelum ni kan Aisyah ada kata yang Aisyah stres sangat sebab terlalu banyak tugasan yang perlu Aisyah lakukan dan uruskan di rumah. Ya Puan. Okey, boleh tak Aisyah jelaskan dengan lebih lanjut tentang rutin harian Aisyah? Boleh tak saya tahu?
Setiap malam, saya akan pastikan adik-adik saya ni siap menyusun jadual waktu dan memastikan adik-adik saya tidur tepat pada pukul 10 malam. Setelah bangun, saya akan mengejutkan adik-adik saya untuk bersiap ke sekolah. Kemudian, barulah saya boleh selesaikan tugasan sekolah. Ini merupakan rutin harian saya sejak COVID lagi. Oh, macam tu. Adakah rutin harian Aisyah sebelum dan sekarang ni berbeza? Ya, berbeza Puan. Kalau sebelum ni, kami masih ada masa lagi untuk meluangkan masa bersama. Keluar untuk makan angin, lepas tu buat aktiviti bersama. Tapi apabila pandemik COVID-19 ni berlaku, corak kami berubah Puan. Ibu bapa saya semakin sibuk untuk kukuhkan ekonomi keluarga. Disebabkan tu, tugas menguruskan adik-adik saya menjadi tanggungjawab saya. Yelah, saya kan anak sulung. Lepas tu, kebanyakan tugasan sekolah yang cikgu bagi, tak sempat saya untuk siapkan. Saya sedih dan kecewa lah Puan. Okey Aisyah, Aisyah kata tadi yang Aisyah rasa sangat kecewa dengan diri Aisyah sebab terlalu sibuk dengan kerja rumah sehingga kan Aisyah tak sempat nak siapkan tugasan yang cikgu bagi. Jadi boleh tak saya tahu apa tindakan yang Aisyah buat untuk atasi masalah Aisyah ni? Saya sudah fikirkan dari segi pengurusan masa saya Puan. Saya cuba untuk membahagikan masa saya antara belajar dengan urusan harian tapi tak berjaya lah Puan. Okey baiklah, kalau macam tu kan Aisyah, boleh tak Aisyah senaraikan jadual harian Aisyah dan keluarga dari sudut masa dan hari? Saya nak tengok. Boleh tak Aisyah? Boleh Puan. Dah selesai ke Aisyah? Dah Puan. Boleh tunjukkan dekat saya? Boleh Puan. Okey, lihat kepada jadual yang Aisyah dah buat, berdasarkan daripada pemerhatian saya lah. Saya tengok Aisyah lebih banyak termenung. Ada apa-apa yang mengganggu fikiran Aisyah? Tak ada apa Puan. Cuma saya rasa kecewa dan sedih sangat disebabkan saya merasakan saya sudah merancang masa yang sebaiknya. Tetapi taklah Puan. Okey, melihat kepada jadual yang telah Aisyah senaraikan ni, saya dapati ada beberapa perkara yang saya tengok Aisyah boleh bahagikan tugasan tersebut kepada adik Aisyah juga supaya Aisyah tak rasa terbeban seorang diri. Oh, baru saya perasan. Okey, beginilah saya cadangkan untuk Aisyah buat perancangan semula berkaitan dengan jadual pembelajaran dan aktiviti harian Aisyah. Aisyah boleh uruskan adik-beradik, tapi ada kalanya Aisyah juga perlu kepada bantuan orang lain agar kerja Aisyah tu jadi lebih mudah dan senang. Baik Puan, terima kasih sekali lagi atas nasihat dan cadangan yang Puan bagi dekat saya. InsyaAllah, saya akan manfaatkan sebaiknya dan cuba ikut nasihat Puan. Terima kasih Puan. Sama-sama Aisyah. Berdasarkan video sebentar tadi, kita dapat lihat antara ciri dan juga kemahiran yang diperlukan sebagai seorang kaunselor. Okay, jadi menerusi video tersebut, beberapa ciri telah diketengahkan. Antaranya adalah nilai tanggungjawab, kongruen, berempati, mesra dan juga membekalkan maklumat. Antara kemahiran yang telah diketengahkan dalam video tersebut adalah kemahiran menyoal, kemahiran interpretasi, kemahiran berfokus, kemahiran dorongan minima dan juga kemahiran parafrasa. Jadi sebagai kesimpulannya, pentingnya sebagai seorang kaunselor dalam memiliki ciri dan juga kemahiran sebagai seorang kaunselor agar urusan kaunseling dapat berjalan dengan lancar di mana kaunselor dapat membantu klien dalam mencari jalan penyelesaian yang sesuai dan juga klien dapat meluahkan segala masalah yang dihadapinya.